Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kamu ingat lagi muka Ustaz? Ke tak ingat dah? Cuti lama sangat habis lupa dah muka Ustaz. Okay, sebelum tu Ustaz nak ucapkan tahniah kerana kamu telah memasuki tahun 4. Okay, 2021 ni kamu bukan ajar 3 dah, ajar 4 dah. Dah besar dah kan. Bila dah umur 10 tahun, dia punya soalan pun, dia punya pembelajaran pun, sukatan pun kena lebih beri tumpuan, tak boleh main-main dah. Okey. Ustaz tak kata susah, benda tak susah kalau kamu belajar, kamu ikut apa nasihat Ustaz, insya-Allah kamu boleh jawab ni, tak ada masalah. Okey. Jadi Ustaz kenalkan diri balik bagi ada pelajar yang barulah, ada murid baru yang akan menyertai kamu di Seriti ni. Okey, nama Ustaz Muhammad Hanis bin Muhammad Rahim. Dan insya-Allah Ustaz akan mengajar kamu 2 subjek utama, iaitu subjek apa? Yang pertama adalah sains, yang kedua adalah sejarah. Okey. Sejarah subjek baru kan? Jadi sains subjek lama, subjek yang mana kamu akan menghadapi peperiksaan UPSR. Sejarah untuk kamu lebih memahami tentang latar belakang kehidupan kita terutamanya. Okey. Jadi 2 benda ni penting sangat. Okey. Terutamanya sejarah, sains lah. Sains lagi penting lah. Okey. Ustaz tak kata sejarah tak penting. Ustaz kata dua-dua penting. Okey. Jadi Ustaz akan ajar kamu subjek sains dan sejarah. Tapi untuk hari ini Ustaz akan ajar kamu subjek sains. Okey. Sekarang ni Ustaz nak kamu keluarkan buku teks sains tahun 4 yang dah dapat lah. Yang tak dapat tu kamu tak tahulah macam mana cara dia. Sama ada kamu nak tengok melalui internet pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, ini bukunya. Sains tahun 4 Okey. Semua buka buku Okey, kita tak akan mulakan dengan muka surat 1 sebab muka surat 1 ni merujuk kepada kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik ni Ustaz kena ajar kamu orang kata secara bersemuka, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris face to face. Maksud kamu kena ada depan Ustaz baru Ustaz boleh ajar. Sebab apa? Sebab dia kemahiran saintifik ni akan digunakan untuk membantu kamu menjawab soalan di kertas 2 UPSR Sains. Okey. Jadi Ustaz kena ada dekat dengan kamu supaya kamu tak buat kesilapan yang merugikan markah waktu UPSR nantilah. Jadi kita akan teruskan dengan unit 2 terus. Buka muka surat 23. Okey. Dah buka dah? Cepat sikit. Okey. Kalau dah buka, kita mulakan dengan doa sebelum belajar. Semoga kita diberi ingatan yang kuat untuk mengingati segala benda yang kita belajar hari ni. Okey. Baca doa sendiri dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan Unit 2 manusia. Hari tu kita dah belajar pasal manusia. Waktu kamu belajar tahun 2 hari tu, kita belajar pasal pembiakan manusia. Macam mana manusia membiak, melahirkan anak dan sebagainya lah. Dan waktu kamu tahun 3 baru ni, tahun lepas, kamu belajar pasal apa? Pasal gigi. Okey? Pasal gigi, pasal makanan dan sebagainya lah. Tapi untuk tahun 4 ni dia jadi lebih menarik. Tak susah, dia menarik. Seronok belajar sains ni. Okey? Kita akan belajar berkenaan pernafasan. Okey, semua orang bernafas tak? Ada tak yang tak bernafas? Ada tak manusia yang tak bernafas? Apa? Tak ada? Yakin ke tak ada? Ada manusia yang tak bernafas, iaitu manusia yang dah mati. Okey, dah mati tak bernafas lah. Pernah tengok orang meninggal dah? Okey, kalau kita berhenti bernafas, maksud dia kita telah pun mati. Okey. Untuk yang hidup mesti bernafas. Tak kisahlah kamu manusia ke, kamu kucing ke, kamu ayam ke, lagi apa lagi, kamu bear ke, tak kisah.
Semuanya perlu bernafas. Okey. Jadi apa dia organ pernafasan? Organ tu adalah satu benda yang digunakan untuk bernafas. Apa dia organ yang kita bernafas? Kamu bernafas macam mana? Menghirup udara masuk dalam badan. Apa organ yang terlibat? Okey, buka muka surat 24. Okey, dia tulis sini apa? Manusia bernafas untuk hidup. Macam Ustaz dah cakap tadi, kalau tak bernafas, manusia mati. Okey, semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Peparu merupakan organ pernafasan manusia. Okey, kamu tengok dalam gambar tu. Gambar siapa ni? Gambar Adlin. Ya ke gambar Adlin? Mana ada, Adlin tak botak lah. Okey, Ustaz gurau je jangan marah Okey. Yang pertama dia, organ dia adalah hidung. Sebab hidung Ustaz mancung, senang nak tunjuk kamu kan. Yang kedua adalah trakea. Trakea ni bahagian sini. Okey. Ataupun bahasa mudah dia kita panggil tengkuk lah, leher. Okey. Bahasa mudah lah. Okey. Tapi dalam bahasa Melayu pun sebenarnya trakea juga. Dalam bahasa Inggeris pun trakea juga. Dan seterusnya dekat sini. Okey, kat sini adalah peparu. Jangan nak sebut paru-paru kita guna bahasa yang ada dalam buku. Peparu. Okey. Ada 3 benda je kamu kena ingat. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah trakea dan yang ketiga adalah peparu. Senang tak? Dah habis dah organ pernafasan manusia. Sikit sangat, kan? Tak puas? Okey, kita sambung lagi belajar. Okey. Jadi organ pernafasan manusia, Ustaz ulang balik, ada 3. Apa dia tadi? Hidung, trakea, peparu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, faham Adik faham tak adik? Adik Mustaqim faham? Alhamdulillah. Okey. 26, buka muka surat 26. Okey, ini adalah proses pernafasan manusia. Faris sedang bersenam bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Okey, mari ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey, Faris pergi berjoging kat Taman Tasik lah. Kita guna Taman Tasik. Pernah pergi Taman Tasik? Okey, siapa yang tak pernah pergi Taman Tasik, mintalah ayah dan mak kamu hantar kamu pula pergi Taman Tasik sekali. Tapi janganlah sekarang PKP kan, nak sekolah pun tak boleh, takkan nak pergi Taman Tasik boleh pula kan. Okey. Jadi kita tengok macam ni lah kita orang kata apa, laju-lajukan. Sebab benda ni senang sangat lah, tak susah pun. Okey. Jadi waktu kat hidung, udara ni masuk. Okey, hidung, udara masuk, kita bernafas. Ustaz, saya bernafas kat mulut. Mulut pun boleh, cuma udara lebih elok masuk melalui hidung lah. Okey. Kita menghirup udara kat hidung lah selalunya. Okey, memang boleh masuk juga sebab dekat hidung ni dengan mulut ada satu saluran yang sama. Seperti kamu tengok dalam muka surat 22 tu, sama je sebenarnya. Okey. Tapi kita gunakan mulut ini untuk bercakap dengan makan. Okey. Cuba kalau kamu makan, orang kata suka makan apa? Maggi. Maggi. Tak apa, kita makan nasi lah, nasi sedap dengan ayam goreng dan sebagainya. Kamu makan mulut penuh. Lepas tu kunyah. Lepas tu macam nak bernafas? Mulut tutup penuh dengan nasi. Betul tak? Jadi kita kena guna hidung untuk bernafas. Hidung ni bukan setakat menghidu, tapi dia juga boleh bernafas menggunakan hidung. Okey. Jadi secara ringkasnya dia muka surat 27, okey, 27. Secara ringkasnya dia ada 2 gas sahaja yang kita akan belajar untuk pernafasan. Okey. Gas yang pertama adalah gas oksigen dan yang kedua adalah karbon dioksida. Okey. 2 gas sahaja terlibat. Okey, gas oksigen dan karbon dioksida. Boleh ingat? Seri boleh ingat? Alhamdulillah. Okey, oksigen dan karbon dioksida. Oksigen ni bila dan karbon dioksida ni bila? Oksigen waktu kita tarik nafas, dia banyak gas oksigen. Bukan Ustaz kata tak ada gas karbon dioksida, ada, cuma banyak oksigen masuk. Bila kita bernafas, dia akan masuk kot hidung,
keluar melalui trakea dan sampai ke peparu. Bila sampai ke peparu, dia nak keluarkan balik, kita nak hembus nafas kan. Ada orang tarik nafas dia tak menghembus. Tarik. Boleh ya macam tu? Tak boleh, sebab kita kena hembus juga. Kalau tidak, kita sesak nafas. Okey. Jadi bila hidung, udara masuk melalui hidung pergi ke trakea dan sampai ke peparu, dia akan proses mula dan keluarkan balik, okey, udara yang tadi tu. Tapi yang banyak gas apa pula? Karbon dioksida. Karbon dioksida akan daripada peparu ni akan melalui trakea dan terus keluar ke hidung balik. Okey. Ada dua gas dia. Jangan pening-pening nak fikir. Gas yang pertama oksigen, gas yang baik untuk kita hirup, dan gas kedua karbon dioksida untuk kita keluarkan balik, kita menghembus balik. Ada orang tanya ustaz lah, ustaz, gas ni macam tong gas kat rumah saya ke, yang mak saya guna untuk masak-masak tu? Tak sama. Okey, tak sama. Tong gas tu untuk masak, gas tu untuk masak. Okey, jadi gas yang ustaz maksudkan ni adalah adalah udara, di dalam udara tu sendiri. Okey, iaitu oksigen dan karbon dioksida. Dua tu sahaja. Okey, yang kamu belajar buat masa sekarang ni lah. Okey, nanti kamu kalau kata nanti waktu sekolah menengah kamu sambung ambil bahagian kimia, lagi banyak gas yang kamu akan belajar. Okey. Jadi faham kita ulang sepintas lalu. Organ pernafasan ada 3. Apa dia? Hidung, okey, trakea dan last. Apa dia kat sini? Peparu. Bagus. Okey, ada 2 gas sahaja. Bila kita sedut, gas apa tu? Oksigen. Bagus. Yang bila kita hembus, gas karbon dioksida. Bagus. Pandailah kamu ni. Okey, buka muka surat 28 pula. Okey, muka surat 28 dah apa dia? Mana nota? Nota, sabar. Nanti ustaz tangkap gambar, ustaz bagi kat kamu. Kau jangan risau. Okey? Seterusnya muka surat 28. 28 ni dia menceritakan tentang cara menarik nafas dan menghembus nafas. Bukan cara, dia apa laluan udara tu pada badan kita. Okey? Macam kamulah nak pergi taping tapi tak tahu laluan dia ke mana. Masuk highway pergi Ipoh, boleh ke sampai taping? Tak boleh lah, dia ada laluan dia, laluan yang betul kan. Lalu kot Simpang ke, lalu kot Air Kuning ke, barulah sampai taping, betul tak? Macam tu juga udara, dia nak sampai ke peparu tu mesti ada syarat dia juga. Takkan kamu hirup udara, sedut dekat hidung ni, dia masuk ke mulut, keluar balik. Tak, dia mesti sampai dekat peparu dulu. Takkan hidup hidung, lepas tu keluar kot telinga, boleh ke? Tak boleh. Kartun boleh kan? Jadi waktu kita tarik nafas, okey, semua tarik nafas. Semua tarik nafas. Tarik. Okey, bila kita sedut nafas tu, lepas. Okey, bila kita sedut nafas tu, dia akan melalui daripada hidung. Okey? Daripada hidung. Okey, semua ambil jari buat macam ni. Okey, buat. Ambil dari sini. Dia daripada hidung, dia akan melalui trakea. Sebut trakea. Dan seterusnya akan pergi ke peparu. Itu waktu kita menarik nafas. Macam mana kita menghembus nafas pula? Okey, hembus nafas daripada peparu, dia akan pergi ke trakea dan seterusnya akan pergi ke hidung semula. Faham? Alah, mudah sangat ni kan? Budak pasti pun kata senang sangat ni, dia kata. Jadi tak payah nak fikir-fikir lah, memang senang sangat benda-benda ni. Okey? Okey, kita imbas semula, ulang balik. Organ pernafasan ada 3. Apa dia? Hidung, trakea dan peparu. Okey, bagus. Dan ada 2 gas yang terlibat dalam pernafasan, dalam udara. Apa dia gas tu? Oksigen dan karbon dioksida. Waktu kita tarik nafas, gas mana yang banyak? Gas oksigen. Waktu kita hembus nafas, gas mana yang banyak? Karbon dioksida. Waktu kita tarik nafas, gas udara ni akan masuk melalui hidung, lepas tu pergi ke apa ni? Trakea, dan lepas tu pergi ke
peparu. Waktu kita hembuskan nafas semula, dia daripada peparu, lepas tu pergi ke trakea, lepas tu pergi ke hidung. Alhamdulillah. Semua faham Alhamdulillah. Sekarang Ustaz nak kamu buka muka surat 31. 31. Pergerakan dada semasa bernafas. Okey, kamu cuba bernafas sekarang. Okey, cuba bernafas dengan kadar yang perlahan. Okey. Okey, apa yang kamu nampak? Dada kamu. Okey. Bila kamu tarik nafas, dada naik. Okey, bila kamu lepaskan nafas, kita lepaskan nafas, dada menurun. Macam tu sahaja kamu kena ingat. Tak susah kan? Okey, setakat itu saja yang kamu kena ingat. Masa masuk udara, dada menaik. Okey, gemuk jadi gemuk, kamu jadi gemuk. Tapi jangan tulis jangan kamu gemuk pula. Tulis dada menaik. Lepas tu bila hembuskan nafas, dada menurun. Dada. Mana dada kamu? Ni ketiak bukan? Dada. Alhamdulillah. Okey. Dah penat dah? Allah, baru 17 minit, baru 18 minit. Okey, sekarang ni kita masuk pula last. Okey, last. Satu ni last. Okey. Kadar pernafasan. Kadar pernafasan adalah salah satu ataupun kita panggil bilangan pergerakan dada naik turun. Okey, bila kamu bernafaskan, dada kamu naik sekejap turun, naik turun. Okey. Jadi apa aktiviti yang menyebabkan kadar pernafasan kita ni di peringkat rendah, tinggi dan sederhana? Okey, dia ada 3. Rendah, sederhana, tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Ada 3. Rendah ni waktu bila? Waktu kita berehat. Macam Ustaz sekarang ni tengah bercakap je dengan kamu. Jadi pergerakan dada Ustaz ataupun pergerakan pernafasan Ustaz adalah rendah sebab tak bergerak. Okey, tak bergerak. Kadar pernafasan sederhana. Kadar pernafasan sederhana ni bila kamu melakukan aktiviti yang simple, yang senang-senang. Contoh berjalan-jalan. Lagi apa lagi? Contoh apa lagi? Berjalan, membuat apa tu? Dalam buku kamu ni dia buat apa? Macam yoga. Tahu yoga? Yoga ke dan sebagainya lah. Tapi kalau kadar pernafasan kita tinggi tu bermaksud kita buat sesuatu yang sangat meletihkan. Meletihkan tapi dia sihat lah. Okey, contoh dia adalah berjoging atau berlari. Berlari ni memang letih. Betul tak? Kamu pernah lari? Pernah? Hanif Nazmi? Pernah lari? Bagus. Pernah lari? Penat tak? Lari? Kan? Penat kan? Penat. Main tali skipping ke, yang pusing. Lompat. Itu pun penat juga. Jadi bila penat, kadar pernafasan kita tinggi. Okey, faham dalam modul Ustaz ada letak kotak. Okey, kamu tengok dalam modul. Dah tengok dah? Ada dah? Dalam modul ada kotak. Jadi kotak tu Ustaz nak kamu tulis aktiviti apa yang kamu rasa kadar pernafasan ni rendah, sederhana dan tinggi. Okey, contoh kamu tulis itu rehat. Okey, waktu berehat. Rehat tu kadar pernafasan rendah. Okey, bagus. Lagi apa lagi? Contoh. Bagus. Baca buku. Baca buku tu pun kadar pernafasan kita rendah. Sebab ada ke orang baca buku sambil berlari? Ada? Tak ada kan? Baca buku duduk. Kadang-kadang duduk kat meja, kadang-kadang duduk kat atas katil, kadang-kadang sambil berehat-rehat. Apa dia? Main telefon, main Mobile Legend. Siapa main Mobile Legend? Pun kadar pernafasan rendah. Sebab kamu main Mobile Legend tu, main handphone tu sambil berlari ke sambil panjat pokok ke, atau sambil berenang ke? Tak ada kan? Duduk kat atas sofa sambil main je. Betul tak? Lepas tu kamu menangis kalau kalah. Betul? Tak, Ustaz gurau je. Okey. Itu adalah kadar pernafasan yang 3 tu. Jadi masa pun dah tunjuk 21 minit dah. Okey, kamu belajar bagus. Jadi
kita akan sambung muka surat 35, iaitu situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan, perkumuhan dan penyahtijaan, gerak balas dan tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Kita akan belajar insya-Allah selepas jadual kamu yang seterusnya lah, kiranya selepas ni lah. Okey, sekarang ni Ustaz akan bagi nota dekat handphone mak kamu. Jadi kamu ada masa yang banyak, kamu ambillah masa sebanyak mungkin untuk siapkan nota itu. Okey, nota sahaja, modul tak payah sentuh lagi. Boleh? Nanti next kita akan bincang pasal modul pula. Okey, alhamdulillah. Okey, semua faham Yang mana tak faham, macam Ustaz bagi tahu sebelum ni, tolong mesej Ustaz. Okey, tolong mesej Ustaz, bagi tahu balik apa yang kamu tak faham. Okey, nanti Ustaz akan jelaskan semula. Boleh? Alhamdulillah. Okey, setakat tu je. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih keparah dan suratul As. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.